أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah Taala kurnia bekal buat kita sekali lagi di malam hari penuh barakah ini dapat sama-sama kita hadir bertemu di Dewan Baitus Salam ini tidak lain tidak bukan untuk sama-sama kita mempelajari kalamullah. Moga-moga sedikit daripada usaha dan pengorbanan kita di malam hari ini memasukkan kita ke dalam kumpulan yang Nabi SAW sifatkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi insya-Allah sebagaimana biasa jamaah sekalian, sebelum kita memulakan pembacaan Al-Quran Al-Karim, mari sama-sama kita membuat ulang kaji berkenaan dengan tata cara sebutan di dalam buku Iqra ini terlebih dahulu. Jadi tolong buka Iqra yang pertama, muka surat yang terakhir, muka surat 32, untuk sama-sama kita sebutkan urutan huruf hijaiyah. Jadi saya sebutkan sebagaimana biasa, kita ikutlah bersama-sama. Baik, saya sebut, kita ikut sama-sama. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء. Baik, jadi sebagaimana kita semua maklumi, alif sampai ya ini adalah huruf hijaiyah yang selalu kita bahaskan. Dia terpecah kepada dua sifat. Satunya sifat tebal, satu lagi sifat nipis. Sifat nipis dipanggil is. Siapa ada order apa-apa ke tu? Okey, jadi sifat yang nipis dipanggil istifal. Kalau sifat huruf yang tebal dipanggil isti'la. Huruf isti'la ada berapa? Ada 7. Syekh Izzat, huruf pertama huruf apa? Tebal. Huruf yang tebal, huruf yang tinggi tak ikut susunan, tak apa. Huruf apa? Huruf yang tebal. Kau apa huruf tebal? Sampai ke sudah kita tak boleh baca nipis. Ada 7 huruf. Salah satu dia kha. Nombor 2 sad. 3 dad. 4 belakang. 5 dha. Syahir. Ghain. Bun. Qaf. Baik, jadi 7 huruf ini adalah huruf-huruf yang tebal. Maka selain daripada 7 huruf ini dipanggil huruf nipis. Jadi selama-lamanya huruf-huruf yang istifal ni jangan baca tebal. Mono, woko, ini semua bacaan yang tanpa kita sedar. Antara contoh biasa orang selalu salah baca bila dia baca alhaakumut takatsur, bila dia sampai fawasatna bihi jam'a, ramai orang akan baca fawasat. Fawasatna bihi jam'a. So tak betul lah. Faham tak? Sepatutnya fawasa, fawasata. To saja yang gemuk, sin sampai bila-bila pun nipis. So jangan terkesan dengan ketebalan to menyebabkan sin pun menjadi sad. Okey. Jom sambung. Musuh apa Syekh? Ya, IT last itu hari.
Iqra' 2. Iqra' 2 muka surat 10. Kataba. Baik, tengok atas sekali Iqra' 2, tengok bawah sekali muka surat 10. Okey, sebut sama-sama. Kataba. Kataba. Sakata. 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 Kenapa dia tulis dua kali? Nak menunjukkan kepada kita ada dua jenis resam penulisan. Jadi ada keadaan sakata tu kafnya nampak pendek, satu lagi kafnya nampak panjang. Tapi selama mana lepas kaf itu tak ada batang alif, tetap kita akan baca pendek. Pasal di kat sini dia bukan mat asli. Dia hanya pada perbezaan tulisan sahaja. Okey, bawah pula. Kadzaba. Akala. Hakama. Taraka. Kafara. Naqasa. Nakaha. Fataya. Kadara. Hafadha. Zaka'a. Khataya. Katama. Daraba. Thana'a. Ma'aka. Kashafa. Ghasaqa. Wattara. Fasala. Kadhama. Khadaka. Hakadha. Yadaka. Baik, telah kita bahaskan banyak kali. Iqra' 1, 2, 3 bukan cerita senang ataupun susah. Pasal semuanya senang. Cuma senang-senang dia pun, kalau tak sebut dengan sebutan yang betul dan tepat, maka dia akan bertukar makna. Huruf zal jadi zai. Kan? Huruf kaf ataupun huruf qaf jadi kaf. Yang ni semua akan menyebabkan pertukaran makna. Baik, ramai-ramai tolong baca daripada baris ketiga, kadzaba sampai habis. 1, 2, 3. Kadzaba. Akala, hakama, taraka, nakaha, fataya, kadara, hafadha, zaka'a, khataya, katama, daraba, thana'a, ma'aka, kashafa, ghasaqa, wattara, fasala, kadhama, khadaka, yadaka. Kenapa terberhenti Zat? Tertukar. Tersebut qaf. So kalau tengok dekat sini, kalau kita tengok, kalau kat sini pun kita mampu tergelincir, tak mustahil bila baca Quran pun boleh tergelincir juga. Sebab tu kena betul-betul nak fokus. Dekat sini kalau kita perasan, mana ada huruf baris bawah ataupun baris depan. Tak ada pula mat asli, nak kena panjang, nak kena pendek. Semua pendek dan semua baris atas. Pun begitu tetap juga kita berlaku tergelincir tadi sebutan. Baik, sebab tu saya selalu kata jangan pandang rendah pada Iqra' ni. Walaupun kita dah boleh baca Quran, tapi tak semua orang boleh itu baca dengan tepat dan betul. Baik, tengok muka surat sebelah dia pula. Bacaan tetap pendek-pendek semua, kata pengarang. Sebut la, lana'a, a. Kenapa dia letak a sahaja? Sebab dia nak suruh kita sebut. Ramai orang bila sampai pada huruf hamzah, dia suka naik ke atas. A. Bila dia akan jadi kebiasaannya, bila saya tengok orang baca wailul likulli humazatil lumazah, bila sampai pada perkataan muqsadah, ramai orang suka naik ke atas. Mu. Tapi dia tak perasan. Kita tukang cari salah, kita perasan lah. Betul tak? Tak, sebab tu kalau kalian jadi imam, saya suka nak dengar. Bila kita tahu kat mana, habis kita boleh tegur. Sebab bila kita jadi imam kat luar, tak ada orang berani nak tegur. Tak, jadi kat sini, kena praktis jadi imam. Siapa tak pernah azan, siapa tak pernah naik jadi imam, naik. Supaya ada, kita baca kat sini, kita boleh praktis terus. Baik, jadi hamzah a ni dia bukan keluar a. Dia keluar kat sini, dia keluar dekat bawah tekak a. Tapi dia bukan berat dia lembut a. Sebab tu kita baca tadi la na a, sebut. Dia tak naik atas la na a. Dia tak naik macam tu.
Ada orang buat perangai lagu tu. Sebab tu kita kena baiki. Bawah dia pula. Labada. Labada. Huruf dal kat mana Irfan? Huruf dal keluar kat mana? Makhraj. Lidah pergi mana? Atas mana? Atas mana? Di langit. Kat sini lah tak tepatnya. Huruf dal, huruf ta, huruf ta. Hujung lidah, langgar belakang gigi atas. So bunyi dia bukan labada, labada. Itu Melayu punya dal. So kalau Arab punya dal, labada, bada, bada, bada. So dia kena langgar belakang gigi. Okay, barakallahu fiqh. Ya, sambung sebelah dia. La-a. 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 So dah ada dua bentuk tulisan la-a itulah. Baik, bawah pula. Jalala. Jalala. La ajala. La sa'ala. La dalala. La naba'a. Wa mala'a. La akala. Fabalagha. La salaka. Wa khata'a. Wa kala'a. Sa'alaka. La la'ama. Wa halala. So pada muka surat ni kita belajar dia tambah satu huruf pula. Dah jadi 4 huruf. Kalau tadi kita tengok 3 je. Masuk muka surat ini ada tambahan huruf. Ada tambah lam, ada tambah waw dan seterusnya. Baik, ramai-ramai jalala. 1, 2, 3. Jalala. Jalala. La ajala. La dalala. Wa mala'a. Fabalagha. La salaka. Sa'alaka. Wa halala. Okey, barakallahu fikum. Ada soalan tak? Tak ada. Nak tanya apa kan? Senang semua. Tapi biasalah, senang-senang pun bila tak ambil perhatian, kadang-kala dia jadi susah tergelincir jugalah. Baik, tutup kita punya buku Iqra'. Jom kita sambung pada bacaan Al-Quran Al-Karim kita. Hari ini kita sambung musuh apa tadi? 80? 84? Masya Allah. Tu hari kita dah sampai pada, kita dah habis ayat bawah sekali, dah habis kan? 85 ini hari. Okey, buka Al-Quran masing-masing pada muka surat 85. Bacalah Al-Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang pada pembacaan dan sebutannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Kalau siapa nafas tak sampai, boleh cakap qarina saja. Kemudian dia boleh terus sambung fasa'a qarina. Sekali lagi. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَأَنفَقُوا
وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما Siapa nafas tak sampai, dia berhenti dekat yudha'ifha. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kita ambil 3 ayat ini sahaja, kemudian kita akan tadabbur isinya. Boleh? Silakan Abang Midun dulu. Barakallahu fiik. Jadi sebelum kita tadabbur, saya suka nak dengar ramai-ramai baca bermula daripada walladzina yunfiqun. 1, 2, 3. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. Taib, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil masa daripada setelah pembacaan kita beramai-ramai sebentar tadi, makanya kita nak suka tadabbur Al-Quran Al-Karim. Maka pada ayat 38 ini Allah Taala masih lagi bercerita tentang harta dan hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yunfiqun. Dalam dunia ni ada orang-orang yang suka menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka. Telah sampai soalan kepada kita, apa beza antara infak dengan sedekah? Maka infak pastilah dengan harta. Tapi kalau sedekah, tak semestinya dengan harta. Jelas? Makna kata kalau kita senyum pun sedekah. Kita sebut saja subhanallah, sedekah. Walhamdulillah, sedekah. Wala ilaha illallah, sedekah. Wallahu akbar, itu pun sedekah. Wa kalimatin tayyibatin sedekah. Kalau engkau ucap ucapan yang baik-baik pun, kata Nabi, itu pun sedekah. So nak bagi isyarat, tak semestinya keluar duit itu dipanggil sedekah. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau engkau sedekah, itu jauh lebih baik. Maksudnya Allah nak bagi tahu, kalau kita pernah bagi kawan kita pinjam duit, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kan kata Allah Taala, kalau kau bagi orang pinjam duit, tiba-tiba dia janji due date dia minggu ni. Tiba-tiba dzu usrah, dia ada pula masyaqqah, ada apa? Kepayahan nak bayar. Allah suruh kita buat apa? Fanadhirah, bagi dia tempoh sekat. Bagi sat. Ila maisarah, sampai bila? Sampai dia senang. Sebab mungkin ada yang dah kerja, ada yang belum kerja, kan. Jadi kalau dah kerja, kita akan jumpa orang-orang yang dia kadang-kadang nak pinjam duit. Kan? Jadi
Ini etika dalam Quran ni Allah dah ajar semua dah. So, kalau kita bagi dia pinjam duit, dalam waktu yang sama, dia tak mampu nak bayar dalam tempoh yang dijanjikan, Allah kata, fanadhirah, bagi dia tempoh Ustaz. Seminggu lagi ke, 2 minggu lagi ke. Wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau engkau sedekah, itu jauh lebih baik. Kan? Jadi inilah, kadang-kadang nak bagi sedekah ni, leceh. Dia memerlukan hati yang kuat. Baru boleh bagi sedekah. Sebab tu kena selalu tadabbur Quran, kena selalu baca kisah Nabi, baca kisah sahabat-sahabat Nabi, baru kita akan jadi si pemberani. Kalau tak, nak tunggu kaya, sampai ke sudahlah pakat tak sedekah. Okey. Tapi ada juga orang, dia tunggu kaya, dia sedekah Ustaz. Kita takut dia termasuk dalam ayat ini. Dah kaya baru nak bagi sedekah, takut termasuk ayat ini. Sebab apa? Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Dia hanya bagi sedekah untuk apa? Pandangan manusia ke atas dirinya. Jadi, riak termasuk dalam syirik kecil. Jadi bila saya buat sikit pencarian, antara doa nak minta dijauhkan daripada riak, apa doa dia? Sebut-sebut sama-sama. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. So kalau siapa faham bahasa Arab dia jadi senang. Tapi kalau siapa tak faham bahasa Arab tak apa. Sekurang-kurangnya kita dah baca pada malam hari ini, kita berharap selepas ini kita dapat buat lagi pembacaan-pembacaan di luar daripada bacaan ini pada malam hari ini. Maksud dia, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik. Ya Allah, aku minta perlindungan Engkau. Bantulah aku jangan sampai aku mensyirikkan Engkau. Memang kita kata kita tak sembah tokong, kita tak pergi kat kubur, tapi riak juga sebahagian daripada syirik. Jadi ini di antara doa yang penting. Wa ana a'lam, sedangkan aku tahu riak itu adalah syirik. Wa astaghfiruka, dan aku minta tolong Engkau, maafkanlah aku wahai Allah, lima la a'lam, tentang satu-satu perkara yang aku tak tahu, tak sedar. Syirik ni semua, riak ni semua orang tahu. Dia adalah sebahagian daripada syirik. Tapi tetap juga riak. Na'udzubillahi min zalik. Siapa-siapa pun tak terlepas. Ustaz ke tak ustaz ke, ustazah tak ustazah ke, semua tak terlepas. Sebab Yunus bin Maisarah, rahmatullahi alaih, dia pernah kata, sungguh menakjubkan urusan riak. Selalu saya ulang ayat ini. Sungguh di awal pagi tadi telah aku tebas sampai ke akar umbinya, belum sempat menjelang duha telah keluar bunga dan juga buah-buahnya. Nak bagi tahu riak ni dia memang dahsyat tak? Kita baru kata, ya Allah aku nak ikhlas, ya Allah. Tak sat lagi je. Dah jadi orang riak balik dah. Jadi sebab itu ini antara doa yang penting untuk sama-sama kita baca. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi kalau kita boleh share, kita share lah. Baik. Settle satu hal. Kemudian Allah Ta'ala bagi isyarat pula, siapa lagi yang bagi sedekah? Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Ada orang kafir. Dia tak beriman dengan Allah, dia tak beriman dengan hari akhirat. Betul? So, kita pernah jumpa tak orang-orang non-Muslim yang dermawan? Banyak dekat Malaysia tunggu PKP dulu kan. Sepah orang bagi sedekah. Tapi sifat di sisi Allah Ta'ala, kalau kau tak beriman dengan Allah, kalau engkau tak beriman dengan hari akhirat, sedekah tersebut diterima ataupun tak? Tak. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Kata Allah Ta'ala, barang siapa menjadikan syaitan sebagai sahabatnya, maka ketahuilah dia, syaitan itu adalah sahabat yang sangat jahat. Jahat yang macam mana setan ni? Jahat yang sangat-sangat. Kalau kita tengok dalil dalam surah Ibrahim ayat 22, Allah Azza wa Jalla nyatakan, wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Dan tatkala Allah Ta'ala telah tentukan azab di negeri akhirat kelak, maka syaitan akan berkata. Yang kita jadikan dia best friend ni kan. Kita tak nak lah. Tapi ada orang dijadikan syaitan sebagai qarina. Qarina ni pendamping. Faham tak? Qarin, orang yang selalu duduk dekat-dekat. Orang yang selalu bagi nasihat. Syaitan suka bagi nasihat. Jadi menjelang hari kiamat kelak, syaitan akan kata apa? Innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Sesungguhnya dialah Allah yang telah menjanjikan ke atas kalian dengan janji-janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku pun bikin juga perjanjiannya, tapi aku menyelisihi kalian, aku tipu kalian. Kan? Contoh dia. Dalam bab sedekah ni, kalau kita pergi muka surat 31, memang Allah kata asy-syaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setan, kalau kau nak keluar duit untuk bagi sedekah, memang dia akan janji dengan dua janji. Satu, miskin.
Kau bagi, kau miskin. Kau bagi, kau miskin. Yang kedua bukanlah janji. Tapi dia ajar kita satu benda. Wa ya'murukum bil fahsya. Daripada kau bagi sedekah banyak ni, baik pergi buat benda-benda mungkar. Aku bagi janji. Kalian dengar pula cakap aku. Kalian tak nak bagi sedekah. Sedangkan aku bohong saja pada janji tadi. Kalau kalian bagi sedekah, kalian tak miskin lah. Ini ucapan syaitan menjelang hari kiamat. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Apa kata syaitan lagi? Sekejap. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu melainkan sekadar aku menyeru kalian lalu kalian ikut pula seruan aku. So tugas syaitan ni memang dia nak seru kita jangan ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh langgar semua larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata dia lagi? Fala talumuni walumu anfusakum. Hari ni kalian jangan salahkan aku. Salahkanlah diri kalian sendiri. Nampak tak? Jadi sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita menampakkan yang kita ni benar-benar musuh syaitan, antara sifatnya sering-seringlah bagi infak, sedekah, dalam waktu yang sama jangan sampai kita riak. Baik, settle satu part. Ayat 39. Wa madza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir. Di sini ayatnya macam boleh bagi hati kita terusik. Allah Taala tanya pula pada kita, apalah yang berat sangat kalaulah kalian ataupun mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhirat dalam waktu yang sama, apalah berat sangat wa anfaqu mimma razaqahumullah. Mereka bagi sedekah, infak atas apa yang Allah dah rezekikan ke atas mereka. Kita ada duit jemaah sekalian. Allah Ta'ala tanya, wa madza alaihim, apa berat sangat. Tapi memang, kok mana pun, Allah Ta'ala dah kata, idza massahul khair manu'a. Manusia ni kalau Allah bagi makin kaya, dia makin kedekut. Itu fitrah manusia. Makin ada duit, makin takut nak belanja, makin takut nak keluarkan harta. Tambah-tambah untuk family. Dan kalau dengan kawan-kawan ni, subhanallah, belanja tak kenal waktu. Malam, tengah pagi pun boleh belanja lagi. Tapi kalau ada anak-anak isteri nak minta belanja sikit pun, kita tarik muka dah. Bagi-bagi tapi tarik muka sikit lah. Tapi okey lah, daripada tak bagi langsung. Jamaah, belanjalah isteri, belanja anak-anak. Jangan takut, Allah Ta'ala pasti akan bagi ganjaran dari sumber yang kita tak sangka-sangka pun. Bahagiakan family, insyaAllah. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik terhadap ahli keluarga kalian. Wa ana khairun li ahli. Kata Nabi, aku adalah orang terbaik terhadap ahli keluarga aku. Okey, jadi Allah Ta'ala tanya, apa berat sangat nak belanja? Sebab kita keluar duit untuk kebahagiaan isteri, untuk kebahagiaan anak-anak. Apatah lagi kalau kita dah bagi kepada mereka berdua, kita belanja kawan-kawan pula. Lagilah Allah Ta'ala kata apa? Wa kanallahu bihim alima. Allah Ta'ala maha tahu. Tahu dekat sini bukan tahu kau dah bagi ke belum bagi. Aku maha tahu berapa banyak aku nak gandakan pemberianku ke atas kalian. Faham tak? Bukan setakat, dia dah bagi sedekah. Dah lah. Bukan setakat tu pengetahuan Allah. Allah kata, aku ni maha tahu. Aku tahu berapa banyak pahala dan juga ganjaran yang aku nak gandakan ke atas kalian. Kenapa? Tengok Allah kata pada ayat terakhir yang kita baca malam hari ini. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sebab kebaikan yang kita duk buat jamaah sekalian, sekecil zarah pun Allah kata aku tak akan menzalimi kalian. Kalau aku dah janji satu kebaikan kau buat 10 kali aku balas, aku mesti bikin macam tu. Tapi kalian asyik mungkir janji. Kalian kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi banyak waktu kalian mungkir. Pun begitu aku maafkan kalian. Tapi bila aku berjanji ke atas kalian, duhai hamba-hambaku, aku tak pernah pun menzalimi walaupun sebesar zarah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau kamu buat satu kebaikan, aku pasti akan gandakan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan aku akan memberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ni kena optimis dengan Allah Taala, terus sangka baik dengan Allah, terus berharap pada Allah Subhanahu wa taala dan juga lakukan kebaikan kerana kita dituntut untuk buat kebaikan tersebut dalam waktu yang sama, yakin Allah Ta'ala akan gandakan pemberian. Bolehlah. Tak bolehlah kita kata siapa berharap syurga, syirik. Ada orang kata macam tu tak? Buat-buat satu amalan kerana syurga, syirik. Buat-buat satu amalan kerana takut masuk neraka, syirik. Dia nak buat, kena buat kerana Allah. Sebab tu dalam hati kena bunyi hu tak berhenti tu. Tak jadi lagu tu jamaah. Jadi kita belajar daripada firman Allah Azza wa Jal, hati kita akan lapang. Hati kita betul-betul akan lapang. Cuma kita kena kembalikan kefahamannya kepada kefahaman salafus salih lah.
Kalau tak, kita akan faham sendiri dan kita akan beribadah ikut emosi. Wallahu ta'ala a'lam. Ada apa-apa nak tanya? Sebelum kita berhenti? Oh, tak ada soalan. InsyaAllah. Taib. Jadi insyaAllah semoga kita tergolong di kalangan orang yang menjadi insan dermawan. Amin ya rabbal alamin. Dalam waktu yang sama kita berharap juga kita tidak menjadi sebagaimana orang yang Allah sifatkan ria'an nas, iaitu dia riak, nak kepada perhatian manusia. Dan kita berharap juga dalam ayat kita bacakan ayat 38 tadi, moga-moga kita tidaklah menjadikan syaitan sebagai teman karib kita. Dan ayat 39 merupakan motivasi daripada Allah Ta'ala. Allah kata apa yang berat sangat nak bagi sedekah, bagi aja walaupun 10 sen. Bagi, jangan takut. Dan yang terakhir, ingat janji Allah, aku tak pernah menzalimi kalian walaupun sekecil zarah. Zarah besar mana, Zun? Zarah tu besar mana? Saiz. Besar mana? Saiz zarah tu besar mana? Kecil apa? Kecil kena pakai apa? Teleskop. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia kata zarah sebesar telur seekor anak semut. Telur anak semut tu dah kecil lah. Telur dia besar mana? Itu zarah. Sebahagian pula berpendapat, kalaulah kita tengok ada cermin nak, dia kena tembak matahari. Nampak tak macam ada habuk-habuk terbang tu? Itu dipanggil zarah. So nak cerita habuk hak kecil yang kita duk nampak menerusi tembakan matahari kepada cermin tu pun, Allah kata kalau kecil itulah kau buat baik, aku akan gandakan. So terus berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menjadi orang yang baik dan boleh sampaikan kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wallahu taala a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah datang daripada saya dalam menyampaikan. Panjang umur, murah rezeki, kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.